Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina wa fahhimna ma lam nafham. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat sekali lagi sambung pengajian kita, iaitu bacaan kitab At-Tatbiq Sarfi karangan Dr. Abdul Ar-Rajihi rahimahullah, di mana pada malam ini kita masuk ke halaqah yang ke-42 dan kita masih lagi membincangkan ataupun membaca huraian beliau rahimahullah tentang as-sifatul musyabbahah, di mana pada 2 minggu lepas kita dah baca separuh daripada as-sifatul musyabbahah, dan malam ni insya-Allah kita akan cuba perhabiskanlah insya-Allah, ya. Okay, dan sekiranya sempat kita akan berpindah kepada mushtaqat yang keempat, iaitu ismul maf'ul, ya? Ismul maf'ul selepas as-sifatul musyabbahah, ya? Baik, kita di muka surat 80, muka surat 80. Baik, sebelum kita sambung, kalau kita tengok minggu lepas, okey, minggu lepas kita dah baca ni muka surat 79, ini muka surat 79. Kalau kita tengok di sini, okey, ada beberapa maklumat pentinglah berkenaan dengan sifat musyabbahah ni. Iaitu yang pertama, sifat musyabbahah dibentuk daripada fi'il lazim. Dalam bahasa Arab, fi'il lazim maknanya fi'il yang tidak fi'il yang tidak memerlukan kepada maf'ulun bih ataupun objek. Kalau fi'il perlu kepada maf'ulun bih, itu dinamakan sebagai fi'il muta'addi, ya. Okey. Kata kerja transitif itu fi'il muta'addi. Ni fi'il lazim, maknanya tak transitif, man tidak perlu kepada objek ataupun maf'ulun bih, itu fi'il lazim. Okey. Dan sifat yang kedua, poin yang kedua, sifat musyabbahah ini menunjukkan kepada makna isim fa'il, membawa makna isim fa'il juga maksud dia. Cumanya ada sedikit perbezaan, iaitu sifat musyabbahah ini tadullu ala sifatin thabitah. Dia punya sifat tu dia kekal ataupun kita kata tetap ataupun lamalah berada pada seseorang ataupun sesuatu benda itu berbanding dengan isim fa'il. Okey. Tu yang kedua. So wazan dia, okey, dia ada banyak, okey. Dia ada pecahan-pecahan dia. Contohnya mula-mula sekali Dr. Abdul Ar-Rajihi sebut tengok kepada fi'il. Kalau fi'il tu atas wazan fa'ila, maka dia ada 3 wazan. Sifat musyabbahah tu ada 3 wazan. Yang pertama fa'ilun, muannas dia fa'ilah. Kemudian af'alu. Okey, mana muannas dia fa'la. Yang ketiga fa'lan, yang mana muannas dia adalah fa'la. 3 tu. Okey. So yang ni yang kita baca pada 2 minggu lepas, Mana pada 2 minggu lepas kita baca yang wazan iza kana al-fi'lu ala wazni fa'ilan. Okey, yang diletak nombor 1 tu. So malam ni kita sambung nombor 2. Nombor 2. Nah, 2 minggu lepas iza kana al-fi'lu ala wazni fa'ila. Yang ni pula idza kana al-fa'ilu ala wazni fa'ula. Beza dah. Tadi fa'ila ainul fi'li itu bagi bawah. Yang ni fa'ula ainul fi'li itu bagi depan. Okey. Dia pecah macam tu. Maknanya dia tentukan wazan sifat musyabbah ini melihat kepada
melihat kepada wazan fi'il. Fa'ilah habis dah. Kalau fa'ilah dia akan ada 3 wazan. Okey. Sekarang ni malam ni fa'ula. Okey, fa'ula ni dia ada beberapa wazan pula. Okey. Okey, baik kita baca dulu. Dia kata nanti admin tolong bagi tahu dah. Ustaz Fauzi tolong bagi tahu kalau di FB paparan muka surat ataupun petikan daripada kitab tu apa kita kata dia hilang dah. Okey. Baik, dia kata idza kana al-fa'lu ala wazni fa'ula fa inna as-sifatal musyabbahata tushtaqu ala al-awzanil atiyati. Sekiranya fa'il di atas wazan fa'ula. Okey, fa'il tu atas wazan fa'ula. Di fa'il ni fa'il lazim dah. Okey, fa'il lazim, ingat kalau sifat musyabbahah fa'il lazim. Sekiranya fa'il lazim tu atas wazan fa'ula, maka sifat musyabbahah tushtaqu, dibentuk ataupun dikeluarkan ataupun dibuat ke boleh. Okey, alal auzanil atiyah, mengikut wazan-wazan berikut. Okey, yang pertama fa'alun, baca fa'alun sebab ni sifat musyabbahah ni isim, jadi tanwin dah kat belakang dia, fa'alun. Fa'alun. Fa'il dia fa'ula lah, tapi dia punya sifat musyabbah dia fa'alun. Okey, mithlu hasuna. Hasuna. Hasuna apa makna hasuna? Hasuna makna dia comel, elok. Okey. Hasuna, kita tak baca hasina, kita baca hasuna. Sin tu bagi depan. Dia atas wazan fa'ula dan hasuna ni fa'il lazim. Okey. Bila kita kata hasuna Muhammadun contohnya, maknanya Muhammad tu comel, elok. Comel apa? Comel tu mungkin muka dia ke, akhlak dia ke, tak kisahlah. Okey. Baik, so kalau kita nak bentuk sifat musyabbahah daripada hasuna, okey, wazan dia adalah hasanun. Atas wazan sifat musyabbahnya adalah hasanun atas wazan fa'alun. Gitu. Okey. Hasanun. Okey, wazan dia fa'alun. Pernah dengar ada orang ayat biasalah kita tulis ataupun kita mungkin pernah baca orang tulis Muhammadun contoh hasanul wajhi. Tu pernah dengar tak? Muhammadun hasanul wajhi. Apa maksud dia? Muhammad comel muka dia, indah ataupun elok muka dia. So kalau kita jumpa ayat lagu tu Muhammadun hasanul wajhi, maknanya hasanu tu mari dalam bentuk dari segi ilmu sarafnya, dia mari dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk sifat musyabbah. Sifat musyabbah. Okey. Boleh. Baik, tu contoh pertama yang Dr. Abdul Ar-Rajihi sebut. Contoh yang kedua adalah batula. Batula. Batula ni bukan batala tu lah. Tu terbatal tak? Batula ni kalau kita tengok kamus, maksud dia syaju'a. Boleh tulis syaju'a. Syaju'a. Shin, jing, ain. Syaju'a. Okey, apa makna syaju'a? Syaju'a ni berani lah tak? Okey, berani. Fahuwa batalun. Kalimah batal tu dari segi sarafnya adalah sifat musyabbah lah, batal. Dan batal ni biasa orang terjemah sebagai apa? Sebagai hero. Hero ni adalah orang yang ada sifat berani. Hero ni adalah orang yang ada sifat berani. Kita tengoklah dalam mana-mana filem contoh kan, bila kita kata ni hero, maka dia orang berani mesti berani dalam filem tu. Kalau hero dia tak penakut. Paling berani sekali tak ada hero Tamil, hero Bollywood. Tak. Hero Hollywood kalah dah. Kalau hero Bollywood beraksi dah. Okey. So batal, hero dia mesti ada sifat berani. So batulat tu adalah syaju'ah. So bila kita kata batal tu adalah hero. Okey. Baik, boleh.
Okey, dua. Okey. Yang pertama, fa'alun. Okey, fa'alun. Okey, yang kedua ba, fu'ulun. Fu'ulun fu'ulun. Sifat musyabbahah dia fu'ulun. Fu'ulun tu dia contoh dia ni yang Dr. Abdul Ar-Rajihi bagi adalah januba. Fi'il hasal dia. Januba. Fahuwa junubun. Okey. Kalau kita tengok kamus okey, junub ni semua orang tahu makna dia, junubun tak okey. Macam molek jangan baca janub. Junub kalau janub tu janubun tu selatan tak? Selatan kalau janubun selatan tak? Ni junubun. Wa in kuntum ala junubin tak? Wa in kuntum ala junubin. Dalam Quran tu tak? Tu semua faham maksud junub berjunub apa semua okey, perkataan tu dah pun dimelayukan, dah meresap masuk dah dalam bahasa Melayu okey. Tapi kalau kita tengok dalam kamus perkataan januba ni dia ada tiga makna lah. Makna yang pertama sara junuban, okey. Makna yang kedua ialah taqarraba. Makna yang ketiga ba'uda. Jadi januba ni bukan saja mari dengan makna sara junuban yang kita duduk tahu, yang kita biasa makna itulah mula-mula yang kita akan guna. Tapi dalam bahasa dia kadang boleh mari juga dengan makna taqarraba. Taqarraba ni makna dia mendekati ataupun ba'uda jauh okay, boleh rujuk dalam kamus lah, dalam al-ma'ani je kalau kita tarik dia naik apa ni maksud tu. Okey, boleh gambar muka surat ada lagi dah Ustaz Fazil okey, insya-Allah. Okey, baik. Yang ketiga tadi fu'ulun fu'ulun. Okey, yang ketiga fa'alun. Okey, yang ni contoh ni masyhur. Fa'alun, wazan fa'alun, contoh yang diberi oleh Dr. Abdul Ar-Rajihi ni masyhur. Kita biasa gunalah. Iaitu okey, jabanun. Jabanun daripada jabuna. Jabuna yajbanu. Tadi januba yajnubu. Ni jabuna yajbanu. Okey. Apa dia punya sifat musyabbah dia? Jabanun. Huwa jabanun kita kata contoh. Huwa jabanun. Dia seorang yang apa maksud jaban? Penakut. Ini bukan Japan Kalau Japan Yaban. Japan maknanya Jepun Jepun. Yaban. Itu ya alif ba alif nun. Tapi yang ni jaban. Jaban ni ialah penakut. Penakut. Okey. Dia lawan kepada batal tadilah. Batalun dengan jaban. Kalau batalun dia hero, seorang yang berani. Kalau jaban dia penakut. Kalau lawan perkataan berlawanan yang lebih tepat ialah syaja'an dengan jaban okey. Seterusnya okey, fu'ul, fa'al, fa'ul. Fa'ul pula. Okey. Ini semua ni adalah fi'il dia atas wazan fa'ula. Dia kan januba, jabuna, apa tadi hasuna, nampak? Batula, semua fi'il dia atas wazan fa'ula. Dia semua fi'il lazim. Okey, fa'ulun. Sifat musyabbah atas wazan fa'ulun. Fa'ulun. Okey. Fa'ulun. Okey, apa dia punya fi'il dia yang diberikan contoh dia oleh Dr. Abdul Ar-Rajihi rahimahullah. Contoh dia adalah waqurun. Waqurun, rajulun waqurun. Kalimah waqur mari daripada waqura. Apa makna waqura? Waqura ni adalah kalau kita kata rajulun waqurun. Rajulun waqur
maksud dia seorang lelaki yang bermaruah lah. Yang bermaruah, yang halim, yang mulia, yang muhtaram tu waqur. Waqur ni sifat yang positif lah, sifat yang terpuji lah. Kadang orang sebut waqur, kadang orang sebut muwaqqar, al-muwaqqar. Dia sama dengan maksud al-muhtaram. Kan biasakan kalau kita bercakap tak, contohnya kita nak meraihkan pengerusi majlis, kita kata syukran li raisil jalsatil muhtaram, kita sebut tak? Okey. Kadang kita boleh sebut syukran li raisil jalsatil muwaqqar, al-muwaqqar. So al-muwaqqar tu adalah waqur. Samalah. Maknanya cuma muwaqqar dalam bentuk isim maf'ul tak? Waqur dalam bentuk sifat musyabbahah. So apa makna waqur? Maknanya muhtaram. Seseorang yang bermaruah, dihormati, terpuji, mulia. Okey. Kana haliman boleh juga ya. Kana haliman. Okey. Tu waqur. Baik, seterusnya yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, fu'al. Fu'al. Ini kita biasa jumpa. Kalimah ni memang bila orang belajar bahasa Arab memang daripada sekolah menengah lagi kita kata. Dia peringkat awal belajar bahasa Arab lagi, kalimah ni memang ustazah kita akan ajar. Dalam buku sukatan kita memang ada, iaitu syuja'. Fu'alun syuja'un. So syuja'un dia mari daripada kalimah syaju'ah. Syaju'ah maksud dia telah berani. Syaju'ah tu fi'il syuja' kita biasa guna ar-rajulus syuja' kal asadi bila kita belajar balaghah. Ar-rajulus syuja'u kal asadi. Ar-rajulus syuja'u kal asadi. So ar-rajulus syuja' maknanya seorang lelaki yang berani. Asy-syuja' tu yang berani, itu adalah sifat musyabbah. Sifat musyabbah. Okey. Boleh. Okey. So 1, 2, 3, 4, 5 wazan untuk fi'il yang mari lazim yang mari atas wazan atas wazan fa'ula atas wazan fa'ula. So kita ada 5 wazan ni yang kita boleh bentuk sifat musyabbah dia. Okey. Settle, selesai. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir okey. Yang terakhir dia kata idza kana lil fi'li waznu fa'ala. Idza kana lil fi'li waznu fa'ala. Fa inna as-sifatal musyabbahata minhu allati takhtalifu an wazni ismil fa'ili wa an waznin min awzani siyaril mubalaghati. Siyaril mubalaghati, salah tu. Bukan siyaril mubalaghah tu, bukan. Siyaril mubalaghati. Silap tobak tu, baik kira. Ta'ti ghaliban ala wazni fa'ali. Okey, kalau kita tengok bab isim fa'il dan juga kita tengok dalam bab sirah mubalaghah yang kita belajar sebelum ni, ada fi'il yang mari atas wazan fa'ala, yang mana kalau kita nak bentuk isim fa'il dia ada wazan dia, nak bentuk sirah mubalaghah dia ada wazan dia. Tapi kalau kita nak bentuk sifat musyabbahah daripada fi'il yang wazan dia adalah fa'ala. Fa'ilah settle dah tak ada. Baru ni, okey, fa'ula settle dah tak ada. Sekarang ni fa'ala. Kalau kita nak buat sifat musyabbahah, maka dia kena mari wazan dia, yang mana wazan tu memang berbezalah dengan wazan isim fa'il dan juga wazan sirah mubalaghah. Apa dia wazan tu? Ghaliban,
Ghaliban biasanya dia kata mari atas wazan fa'il. Fa'ilun. Okey, Dr. Abdul Ar-Rajihi dia buat mari 3 kalimah. Dan kali kita tengok 3 kalimah yang dia buat mari tu, contoh dia semua ada huruf illah. Semua ada huruf illah. Okey. Sada, mata, jada. Okey. So malam ni kita tahulah, bila kita selalu dengar perkataan sayyidun, mayyitun, jayyidun, malam ni baru kita tahu rupa-rupanya kalimah sayyid, mayyit, jayyid adalah sifat musyabbah. Sifat musyabbah. As-siyadah, lepas tu al-maut tu, dan juga al-jaudah tu, dia sifatun thabitah yang dia kekal ada pada seseorang tu. Bila kita kata sayyid, sifat thabitah, as-siyadah, tuan tu, ketuanan tu, encik ke ataupun ketua ke, sifat tu dia sifatun sabitatun pada orang tu. Dia sifat musyabbah rupanya. Dia bukan isim fa'il dan dia bukan sirah mubalaghah. Dan dia mari atas wazan fa'il. Okey, fa'il tu. Sayyidun, fa'ilun. Okey, sayyidun ada 2 ya. Mayyitun daripada fa'il mata. Mata, sada, jada atas wazan fa'ala. Walaupun ada alif tu kita kena faham dia huruf illah tu dia wazan dia bukan atas wazan fa'ala tu, bukan. Wazan dia fa'ala. Okey, mata, mayyitun. Mayyitun ni mayyit lah, orang yang mati. Orang yang telah mati. Jada, jayyid. Jayyid tu bagus tu. Apa ni? Pandai. Okey, macam mana kita nak, kadang-kadang pelajar lupa ataupun tak tahulah cara macam mana nak kata saya pandai, contohnya saya pandai bahasa Arab, saya pandai menulis, saya pandai ataupun awak pandai. Dia nak guna apa dalam cara kita nak buat ayat tu, nak guna fa'il jada. Okey, ingat. Okey, kalau kita nak guna fa'il jada dengan makna pandai, kita nak kata jada yujidu. Ajada yujidu, bukan jada, ajada yujidu. Contoh, orang nak kata dah, saya pandai bahasa Inggeris. Contoh, saya pandai bahasa Inggeris. Okey, kita kata ana ujidu al-lughatal injiliziyah. Saya pandai bahasa Inggeris. Contoh, kalau kita tanya, adakah awak pandai bahasa Arab? Hal tujidu. Hal tujidu al-lughatal arabiyyata. Adakah awak pandai bahasa Arab? Okey. Awak pandai tak komputer? Macam mana nak tanya? Hal tujidu al-hasub ataupun hal tujidul komputer? Boleh. Hal tujidul komputer, hal tujidul hasub, boleh. So ajada yujidu. Boleh. So daripada kalimah tu, ajada yujidu tu adalah fa'il sulasi mazid tak? Fa'il sulasi mazid. Asal dia jada, dia tambah ajada, tambah hamzah kat depan atas wazan af'ala, maka jadi membawa makna pandai. Pandai. Maknanya pandailah. Mampu untuk buat. So, okay. Ajada yujidu. Boleh. Tapi asal kalimah dia, sulasi dia adalah jada. So daripada jada tu mari jayyidun. Jayyidun tu adalah sifat musyabbah. Okey. Jayyid pun kita mari dengan makna contoh kita kata hadza jayyid. Maknanya bagus. Bagus. Jayyid, bagus. Okey, boleh? Baik. Okey. Penutup kepada as-sifatul musyabbah. Penutup kepada as-sifatul musyabbah. Hunaka auzanun ukhra lis-sifatil musyabbahati. Hunaka auzanun ukhra lis-sifatil musyabbahati. Mithlu. Okey, di sana ada berapa wazan lagi? Yang ni tak ada iza kana fi'lu, iza kana fi'lu tak ada. Yang ni Dr. Abdul Ar-Rajihi dia gabung sekali. Dia kelompokkan di sini. Okey, 4 wazan ni dia terus bagi contohlah. Okey. Fa'il, fa'lun, fi'lun, fu'lun.
Okey, semua ni wazan wazan sifat musyabbah. Kadang wazan-wazan ni dia sama dengan sirah mubalaghah ke, sama dengan masdar je kadang okey, dia ada sama, wazan dia sama. Tapi dia bukan sirah mubalaghah, dia bukannya masdar ke apa, tapi dia adalah sifat musyabbah. So maknanya ginilah mula contoh-contoh ni. Bila kita hafal je hak mana ada ni. Okey, hak mana yang dinyatakan dalam kitab surah ni sebagai contoh. Lepas tu bila kita jumpa je kita tahu ni sifat musyabbah. Ni sifat musyabbah. Ni sifat musyabbah. Ialah gitu. Boleh. Okey, baik. Yang pertama fa'ilun wa zalika idza dallat ala sifatin sabitah. Idza dallat ala sifatin sabitah, sifat musyabbahah lah. Sebab di sana ada fa'il yang mari dengan makna fa'ilun ada, ataupun mari dengan makna maf'ulun pun ada. Fa'il ni. Okey, wazan sama dah tapi dia bukan sifat musyabbahah, dia makna lain ada juga. Tapi ni idza dallat ala sifatin sabitah, maka dia adalah sifat musyabbahah. Contoh karim, bakhil, syadid. Ini kita biasa jumpa kita jumpa semua yang ni. Karim, bakhil dan juga syadid. Okey, karim apa dia? Semua tahu maksud dia mulia. Bakhil, Haji Bakhil itulah. Bakhil. Okey, syadid. Syadid, okey, syadid ni dalam bahasa syadid ni maksud dia kerah kerah. Syadid, kerah. Daripada perkataan syiddah, ada keras. Dalam kalangan orang yang belajar bahasa Arab, syadid ni biasa kita guna, kalau kami lah, mungkin awak jugalah. Contoh awak kata, ustaz tu syadid lah. Apa maksud dia? Makna dia tegah. Mungkin tegah tu dari segi markah dia ke contohnya. Biasa kita guna gitulah, syadid maknanya tegah. Tegah tu maknanya susah kira sikit. Susah kira tu dari segi markah biasanya. Kita akan guna istilah tu. Kita belajar bahasa Arab lah. Kita kata, ustaz tu syadid. Syadid tu dia kira sikit. Asal makna syadid tu dia susah. Dia tegah lah. Dia tegah. Syadid. Syadid juga mari dengan makna benda yang susah. Syadid. Syai'un syadid, satu benda yang susah. Boleh juga. Dia bergantung kepada konteks lah. Cuma saya nak sebutnya, biasa kita dalam sama-sama yang belajar bahasa Arab ni, bila sebut syadid, rajulun syadid ke ataupun ustazun syadid tu, biasa dia merujuk pada markah lah. Kalau exam, susah, markah susah, mahal markah dia dah. Syadid kita kata. Ataupun tegah. Kalau ustaz ataupun ustazah ni mungkin mudah kira. Tapi orang ni susah kira sikit. Syadid kita kata lah. Biasa kita adalah kalangan orang yang belajar bahasa Arab, kita guna istilah itulah. Okey. Fa'lun contoh dia dakhmun, sahlun, sa'bun, fahlun. Dakhmun maksud dia sini dalam dakhmun, dakhmun besar. Huge, ataupun besarlah. Biasa kalau kita orang Terengganu ke, biasa tu Allah bapak besar ada, tu dakhmun. Damn, besar sangat. Dakhmun. Okey. Kabir tu kabir lah, besar lah, tapi dakhmun ni besar lah, besar sangat. Okey, sahlun mudah. Sa'bun susah, fahlun. Okey, fahlun ni kalau binatang fahlun ni adalah kalau contoh kalau ayam, fahlun ni kat bapak ayam tu lah. Kalau dalam kamus dia kata az-zakarul qawiyyu min kulli hayawanin. Maknanya kalau setiap haiwan, kalau az-zakarul qawi, mana hak lelaki, az-zakaru ni lawan kepada al-untha, hak lelaki yang kuat, bapak tu dia panggil fahlun. Dan kalimah fahlun juga dia guna, biasanya kita akan jumpa kat mana kalau untuk manusia ni? Kita akan jumpa biasanya bila kita baca Tarikhul Adabil Arabi, sejarah sastra Arab. Biasa kita akan jumpa kalimah fuhulus syu'ara. Fuhulus syu'ara. Apa makna fuhulus syu'ara? Fuhul, kalimah fuhul
Dia mari daripada fahlun. Fahlun, kalimah fahlun. Fahlun tu maksud dia legend lah. Fuhulus syu'ara adalah penyair-penyair Arab yang legend. Fuhul. Maknanya yang hebat. Kalau binatang, jantan yang kuat, yang bapuk kan. Fuhulus syu'ara adalah penyair-penyair yang legend, yang hebat-hebat lah. Okay, yang tu fuhul lah, kalimah fahlun. Ya, kalimah fahlun. Okey. Baik. Fi'lun. Rikhwun sifrun milhun. Rikhwun ni layinun. Layinun. Rikhwun layinun. Layinun maksudnya layin. Layin ni maksud dia yang apa? Yang lembut. Yang lembut. Layinun. Okey, rikhwun. Sifrun semua orang tahu. Sifrun maksud dia kosong. Kosong sifrun, sifir. Sifar bukan Melayu kata sifar. Sebenarnya kalimah sifar tu mari daripada, maknanya sifat musyabbahah lah. Sifrun, kosong. Lepas tu milhun. Milhun ni apa dia? Masin. Masin. Contoh kita kata ma'un milhun. Ma'un milhun. Air yang masin. Air yang masin. Dan akhir sekali fu'lun. Contoh dia sulbun. Sulbun ni kasar. Permukaan yang kasar. As-sulb. Sulbun. Kalau sa'bun susah. Ni sulb. Sulb. Dia kasar. Hurrun, murrun. Hurrun tu bebas. Murrun tu pahit tak? Hurrun, murrun tak? Hurrun ni Hurrun betul lah bebas tak? Kalau harrun panas tak? Harrun tak? Panas. Hurrun tu bebas tak? Betul tak? Okay. Sulbun, hurrun, murrun. Al-hurru. Tapi al-hurru juga mari dengan makna bebaslah. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi. Ada dalam Quran ada al-hurru. Okey. Tak apa, ala kulli hal contoh-contoh yang Dr. Abdul Ar-Rajihi buat mari ni adalah contoh-contoh yang kita biasa gunalah. Kita biasa gunalah. Dan kalau kita jumpa dengan contoh-contoh ni, maka ketahuilah bahawa itu adalah contoh-contoh sifat musyabbahah. Itu adalah contoh sifat musyabbahah. Okey. Baik. So selesai sifat musyabbahah. Okey, so kita berapa dah yang kita habis apa mustaqaq ni? Okey, belak balik. Okey. Isim fa'il selesai dah. Sirah mubalaghah selesai dah, beres dah. Okey, sifat musyabbahah selesai dah, 3 dah habis Okey. Kalau kita boleh baca sikit isim maf'ul. Boleh. Mudah je ni. Ini sebenarnya kita yang memang kita kata kita belajar di sekolah di peringkat rendah lagi lah. Sebab saya ingat dulu masa di Mahat dulu kan, saya di Mahat dulu. Tajuk ni isim maf'ul. Apa semua ni isim fa'il, apa semua ni tajuk yang basic yang kita belajar masa kita tingkatan berapa tingkatan 4, tingkatan 5 tu settle dah maknanya. Dan dia tidak complicated mana kalau nak kata complicated sikit pun, complicated pun sebab mungkin dia banyak. Tapi dia ada kaedah dia yang mudah. Macam mana kita nak bentuk dia daripada fa'il rubai ke khumasi, gitulah yang kadangnya kita rasa macam nak kena mikir sikit tak, kalau tidak mudah je. Dia tak complicated mana pun. Okey. Bahkan di sini tapi di sini panjang juga ni dia punya huraian dia ni. Okey. Panjang ni sebab apa? Sebab dia melibatkan fa'il naqis dan apa semualah. Fa'il yang ada huruf illah maksud saya. Bila ada huruf illah ni mari ni dia mungkin dia agak ni sikitlah. Agak complicated sikit. Tapi tidaklah complicated sangat sebenarnya.
Tapi dia boleh mengelirukan jugalah kalau kita tidak faham lah. Sebab itulah isim maf'ul ni panjang sikit perbahasan dia. Dia muka surat 81, 82, 83, 84. Oh, banyak sikit ni. Dia punya perbahasan dia. Nampak pun banyak ni. Okey, berbanding dengan yang sebelum ni. Tak apalah, kita baca dulu sikit malam ni. Ismul maf'ul dah. Okey, kena beza di antara maf'ulun bih dengan ismul maf'ul. Kena beza maf'ulun bih dengan ismul maf'ul. Maf'ulun bih ni dia duduk dalam nahwu maf'ulun bih dia duduk dalam nahwu. Dia duduk dalam saraf. Sebab maf'ulun bih ni dia melibatkan ilmu nahwu, dia tidak melibatkan ilmu saraf. Ilmu saraf ni adalah pembentukan kalimah. Ilmu saraf ni adalah pembentukan kalimah. Tanpa melihatlah kalimah tu duduk di depan ayat ke, di belakang ayat ke, duduk di hujung ayat ke, ada amil lain ke yang masuk mempengaruhi, memberi kesan kepada kalimah tu. Dia tak tengok. Dia dirasah kalimah tu, dia kaji kalimah tu sendiri, zat kalimah tu. Okey. Tapi kalau ilmu nahwu dia kaji kedudukan perubahan-perubahan yang berlaku pada mana-mana kalimah di dalam ayat. So mana-mana kalimah isim apabila dalam ayat dia menjadi objek. Menjadi objek dia macam mana? Mana dia kena buat. Bila dia kena buat, maka dia pun kita bagi nama dia isim, bagi nama dia maf'ulun bih. Bukan nama isim maf'ul, tapi nama dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maksud maf'ulun bih makna dia kena buat. Dalam istilah bahasa Melayu dia bagi nama objek. Okey. So waktu bab nahwu. Okey. Tapi hak ni adalah bab saraf, maka dia dirasah kalimah tu, dia kaji kalimah tu, zatul kalimah tu, perubahan yang berlaku tu. Maka nama dia adalah ismul maf'ul. Nama kepada maf'ul. Isim yang kena buat lah tu. Yang kena buat. Nama dia tu sendiri. Dan tengok tarikh dia. Dia kata, huwa ismun yushtaku minal fi'lil mudhari'i al-muta'addi al-mabni lil majhul. Okey. Wa huwa yadullu ala wasfi man yaqa'u alaihi al-fi'lu. Okey, kalau tengok pada tarikh dia disebut ada kalimah muta'addi. Muta'addi. Al-mabni lil majhul. Maknanya kita nak bentuk isim maf'ul ni adalah daripada fi'il dibentuk dia daripada fi'il mudhari' yang muta'addi. Itu syarat dia tu, fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Okey. Daripada fi'il muta'addi dia mari isim maf'ul ni. Yang mana fi'il muta'addi ni dalam bentuk al-mabniyu lil majhul. Okey, al-mabniyu lil majhul. Contoh dah bila kita kata dah contohnya kalau kita ambil satu daripada contoh-contoh yang diberi itu, contohnya ma'kul. Okey. Ma'kulun. Apa makna ma'kulun? Dimakan. Sesuatu yang dimakan. Dia bukan kalau dimakan sahaja, kalau dimakan, kalau kita terjemah dimakan, waktu kita kena guna fa'il, ukila ataupun yukalu, fa'il madhi ataupun fa'il mudhari'. Kita guna fa'il mudhari' lah. Yukalu. Kita kata yukalu itu adalah mabniyun lil majhul untuk fa'il tu. Yukalu, dimakan. Tapi kalau kita nak kata sesuatu yang dimakan, sesuatu tu kata nama, maka kita kena kata ma'kulun. Ma'kulun. Bila ma'kulun tu maknanya dia isim lah. Dia isim, sesuatu yang dimakan. Maka sesuatu yang dimakan tu kita tahu siapa dia makan. Sebab tu dia kata mabni lil majhul. Dia tu bukan mabni lil majhul, tapi dia mari daripada fi'il mudhari' muta'addi yang mabni lil majhul. Isim tidak mabni lil majhul. Tapi sini isim itu, isim maf'ul itu dibentuk daripada fi'il mudhari' al-muta'addi al-mabni lil majhul. So kalimah al-mabni lil majhul sifat kepada
mutaaddi sekali dia tu dengan mutaaddi adalah sifat kepada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mutaaddi yang mabni lil majhul. Daripada tu kita istiqaqkan apa dia? Istiqaqkan isim maf'ul. Boleh? Boleh dah? Okey. Kenapa gitu dia punya ta'rif dia tu? Baik. Wa huwa yadullu ala wasfi man yaqa'u alaihi al-fi'lu. Dia menunjukkan kepada kita kata sifat orang ataupun sesuatu yang fi'il tu jatuh atas dia. Dia kena buatlah. Kena makan, kena minum, kena tulis, kena tanya, kena baca, kena janji. Kita tengok pada contoh-contoh fi'il sulasi yang dia buat tu. Okey. Jadi yaqa'u alaihi al-fi'lu, bukan yaqa'u minhu al-fi'lu. Kalau yaqa'u minhu al-fi'lu itu melakukan perbuatan tu, tapi yaqa'u alaihi al-fi'lu dia kena buat. Kena buat. Boleh dah? Okey, tu huraian kepada ta'rif isim maf'ul. Isim maf'ul. So, lain kali kita nak faham, bila kita nak buat, dia ada cara dia akan sebut lepas ni cara-cara dia. Okey. Cuma kita kena faham makna dia adalah sesuatu yang kena buat. Sesuatu yang kena buat. Kalau kita kata kena buat saja, contoh dimakan, dibaca, dijanjikan, ditulis, ditanya. Yang tu fi'il. Fi'il tu kita belajar dalam bab mabni lil majhul. Tapi sekarang ni dia adalah isim maf'ul. Isim maf'ul. Okey? Maka bila kita nak terjemah, kita kena sebut sesuatu yang sesuatu yang ditulis. Siapa tulis kita tak tahu. Contohlah, sesuatu yang diminum. Siapa minum kita tak tahu. Even kita malas sebut pun. Dan kita tak cara pun, tak cakna pun siapa dia yang makan ke tulis, kita tak kisah. Dia tak tahu pun. Cuma kita nak cover, kita nak rakyat, benda tu diminum, benda tu ditulis. Contoh, dibaca, ditanya. Dipertanggungjawabkan. Okey, contoh dia mas'ul lah, boleh juga. Boleh lah. Jadi kita kena sebut sesuatu yang, sebab dia adalah kata nama. Kata nama. Okay. Baik, kita faham dah, harapnya faham lah ta'rif tu. Ta'rif apa? Ta'rif isim maf'ul. Okey. Saya concern kadang pelajar kadang bukannya tidak tahu tapi kadang terlupa, tertukar isim maf'ul dengan maf'ulun bih. Isim maf'ul dengan maf'ulun bih. Jangan tertukar. Baik. Okey, wa huwa yushtaqu 'ala nahwi tali. Okey, wa huwa yushtaqu 'ala nahwi tali. Baik. Mula-mula sekali ni mudahlah sebab dia buat mari fi'il yang tidak ada huruf illah. Kalau ada pun huruf illah kat depan lah tu, iaitu wa'ada tu. Okey. Dia tidak ada huruf illah kat tengah. Tak ada. Ni dia buat mari hak tu dulu. Sebab tu hak mudah. Dari segi tatbik kita kena sebut hak mudah dulu. Sebut hak mudah dulu baru kita sebut hak susah. So mari hak mudah dulu. Okey, so dia kata minal fa'li thulathi. Okey, kita nak bentuk dia daripada fa'il thulathi. Dia ada pembentukan daripada fa'il sulasi. Lepas tu dia ada pembentukan daripada fa'il ghairi thulathi. Pembentukan daripada fa'il ghairi sulasi. Okey, buku hilang. Okey, buku hilang, sorry. Ustaz ni sekali lagi. Kelama dah hilang, dah tahu Ustaz Fauzi. Saya dah tengok soalan ni kat TikTok ni kalau Ustaz bagi tahu. Okey, sekejap. Entire screen. Okey. Sini boleh Oh, baru saja. Okey. Baru sahaja. Okey, Anki boleh dah? Nampak dah? Ustaz Fauzi. Nampak dah? Boleh Okey, nampak. Okey, terima kasih. Baik. Dia ada pembentukan daripada fa'il thulathi. Lepas tu dia ada pembentukan daripada fa'il ghairi thulathi. Lepas tu dia ada dia ada pembentukan daripada fa'il lazim. Boleh. Kita nak buat daripada fa'il lazim boleh. Lepas tu dia ada pembentukan daripada yang tidak mengikut kaedah. Boleh. Lepas tu dia ada pula yang sama'i. Yang sama'i lah. Okey.
Itu ada antara perbahasan dia lah. Okey. Tengok yang mula-mula dulu. Yang mula-mula macam mana kita nak bentuk daripada fa'il sulasi. Minal fa'il thulathi ala wazni maf'ulin ataupun maf'ulun lah, ala wazni maf'ulun. Bila kita nak bentukkan dia tu, kita bentuk atas wazan maf'ul, atas wazan maf'ulun. Okey, isim maf'ul kan, maf'ulun lah. Contoh daripada fa'il sulasi kataba. Ni fa'il sulasi kataba, fa'il muta'addi ya, kataba. Okey. Okey, kalau kita tengok ta'rif dia dibentuk daripada fa'il mudhari' muta'addi al-mabni lil majhul. Jadi tapi sini dia buat mari fa'il madhi, tak apalah. So tapi kita baca dalam bentuk bina majhul lah, kutiba. Kutiba yuktabu dengan yuktabu dah, kutiba dengan yuktabu. So daripada kutiba yuktabu tu, kalau kita nak bentuk isim maf'ul dia, mari dengan makna kita buat dalam bentuk maktubun, atau wazan maf'ulun, maktubun, maf'ulun. Ini mudah insya-Allah. Maktubun, maf'ulun. Okey. Daripada syuriba, diminum. Bila kita nak kata sesuatu yang diminum, kita kata masyrubun. Syuriba yushrabu, masyrubun. Sesuatu yang diminum. Ukila, ukila, dimakan. Sesuatu dimakan ya, ukila. Itu fa'il dimakan. Yukalu dimakan, fa'il mudhari' dia. So sesuatu yang dimakan makul. Kadang kita pernah jumpa orang sebut makulat, makulat. Dia jamakkan, bila isim maf'ul ni kita boleh jamakkan. Masyrubat wa makulat. Itu adalah makanan-makanan dan minuman-minuman. Biasa kita kata jumlah lagi tu. Al-masyrubatu wal makulatu. Kita terjemah dalam bahasa Melayu, minuman-minuman dan makanan-makanan. Makul. Okey. Tapi dia mari daripada ukila yukalu. Makul. Okey. Okey. Nampaknya sini kita tak okey, saya baru perasan ya. Kita boleh baca kot kutiba, syuriba, ukila kot. Sebab tengok dia tulis sa'ala tu, dia tak tulis su'ila. Okey, so kita ulang balik lah. Kita tak boleh bacalah kataba, kutiba, syuriba, ukila. Kita baca fa'il asal dia. Kataba, syariba, akala. Nak baca gitu kot. Sebab kita ini tak ada bagi. Sebab apa? Sebab kita faham daripada sa'ala dengan qira'ah tu. Kalau kita baca su'ila, dia akan tak tulis lagu tu. Dia akan tulis hamzah tu dia ada rumuh dia. Sama juga quri'ah, dia tak tulis macam tu. Quri'ah dia akan tulis hamzah tu di atas ya. Itu cara tulis dia kalau kita belajar imla dah. Kalau saya tidak silap. Okey. Jadi kita baca dalam bentuk kita baca dalam bentuk mabniyun lil ma'lum lah. Kataba, syariba, akala, sa'ala, qara'a, wa'ada. Tadi saya baca dalam bentuk mabniyun lil majhul sebab saya merujuk kepada ta'rif tadi lah. Okey. Tak apalah, benda tu bukan isu sangat, tapi harap dapat difahami lah. Okay. Yang pentingnya kita nak bentuk isim maf'ul tu. Okey. Baik, sa'ala, kita ulang balik, bukan dalam bentuk mabniyun lil majhul tapi mabniyun lil ma'lum, kita baca sa'ala. So daripada sa'ala, bila kita nak buat dalam bentuk isim maf'ul, maka kita tukar dia kepada mas'ulun. Mas'ulun dalam bahasa Arab ada dua makna. Yang pertama, orang yang ditanya. Orang yang ditanya. Satu lagi adalah maksud dia orang yang dipertanggungjawabkan. Dalam hadis Nabi sebut kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dalam satu hadis tu kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap daripada kamu akan dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan ni maknanya dia akan ditanyalah, Tuhan akan tanya. Apa maksud Tuhan akan tanya? Maknanya dia akan dipertanggungjawabkan lah. Apa maksud dia dipertanggungjawabkan? Maknanya dia akan ditanya lah. Mas'ulun an ra'iyati, tentang orang yang di bawah jagaan dia. Orang yang di bawah tanggungjawab dia. Boleh?
Okey, qara'a, daripada qara'a kita bentuk isim maf'ul dia maqru'un. Sesuatu yang dibaca. Maqru'un, sesuatu yang dibaca. Wa'ada, mau'udun, sesuatu yang dijanjikan. Sesuatu yang dijanjikan. Boleh? Okey, jadi banyak dah contoh-contoh lain lagi lah ya. Okey, cumanya kita tengok semua fi'il sulasi ni, ni point dia adalah fi'il sulasi yang muta'addi, Okey, lepas tu dia ada bulat yang pertama. Kenapa dia ada bulat ni? Sebab dia ada di sana fi'il yang ada huruf illah kat tengah dia. Contohnya maka dia ada pengecualian dia. Okey, baik. Apa benda dia punya fi'il tu? Baik tengok Ni mungkin dia tu sikit. Dia kata fa in kana al-fi'lu ajwafa. Fi'il ajwaf. Fa inna ismal maf'uli minhu yahduthu fihi i'lalun taqtadihu al-qawa'idu allati satadrusuha lah. Dia guna untuk seorang. Satadrusuha. Kita guna kami Kita guna kamu ramai, dia guna seorang je. Satadrusuha, yang kamu seorang, kamu enta. Okey, satadrusuha ba'da zalik. Okey, so fa in kana al-fi'lu ajwafa fa inna ismal maf'uli minhu yahduthu fihi i'lalun taqtadihi al-qawa'idu allati satadrusuha ba'da zalika. Fasmul maf'uli, huraian dia, fasmul maf'uli min qala mathalan huwa maqulun. Okey, wal aslu kama yaquluna huwa maqulun wali taysiril amri alaika nansahuka bima yali. Okey. Baik, sekarang ni sekiranya fi'il tu fi'il ajwaf. Okey, kita kena selalu ingat mithal ajwaf naqis, huruf illah dah. Ni mithal ajwaf naqis. Mithal adalah fi'il sulasi yang huruf illah dia duduk kat depan. Okey. Ajwaf adalah huruf illah dia duduk kat tengah. Okey. Naqis adalah huruf illah dia duduk kat belakang. Tak? Okey. Kalau ada lebih daripada satu huruf illah dia panggil lafif. Okey. Kalau dekat-dekat dia panggil makrun. Kalau jauh-jauh selang tu depan dengan belakang dia panggil mafruq. Itu benda basic yang kita kena selalu ingatlah. So once bila dia kata in kanal fa'lu ajwaf, maka ini adalah fi'il yang huruf illah dia kat tengah. Maka dia kata isim maf'ul dia berlaku i'lal. Okey, yang taqtadihil qawaidu, yang ada kaedah dia tersendiri yang melazimkan dia, yang mewajibkan diikuti, yang mana kaedah itu allati satadrusuha ba'da dzalik. Kamu akan belajar selepas ni. Okey, dia ada kaedah dia. Dia akan huraian lepas ni lah. Okey, dia pun bagi contoh. Fasmul maf'ul min qala. Contoh kalimah qala. Qala ni qala adalah fi'il ajwaf dah. Dia ada huruf illah kat tengah. Maka bila isim maf'ul, kita tidak kata maqwulun. Kalau kira kan, wazan dia maf'ulun. Bila maf'ulun, kita kena kata maqwulun. Tapi tak kita kata maqul. Kita tidak kata syai'un, kita tidak kata kalamun. Contoh kita kata kalamun ke? Kalamun maqwulun. Tak, kita kata kalamun maqwulun. Ataupun maqwulun tu. Maknanya sesuatu yang dikatakan. Sesuatu yang dikatakan. Kalam yang dikatakan. So, maqul. Kenapa tidak mari atas wazan, atas mari kita tak kata maqwul? Kenapa tak? Sebab dia ada huruf illah kat tengah. Sebab dia fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf. Okey. Apa ni? Dia ada pengecualian. Dia ada kaedah dia. Yang disebut di sini dengan huruf alif. Okey, kita tengok sini ada sekejap. Dia ada alif.
Lepas tu dia ada ba. Dia ada ba. Okey. Lepas tu fi'il naqis pula. Itulah. Seperti saya sebut tadi, yang di awal-awal tadi, bila kita nak baca isim maf'ul ni, dia ada benda-benda gini lah yang mungkin kita akan rasa macam dia tu complicated sikit. Sebenarnya dia tidaklah complicated mana. Tapi dia boleh keliru lah kalau kita tidak perhati betul-betul lah. Okay, tak apa, kita baca, kita baca, kita ikut flow dia, kita ikut flow dia, jangan bimbang. Okay, so dia huraikan lagi, dia mari contoh dia dulu, dia sebut qala tu kan, ada perubahan tu. Okay, so dia detailkan lagi. Okay. Dia kata idza kana mudhari'ul fi'li, idza kana mudhari'ul fi'li ainahu wawun aw ya'un. Idza kana mudhari'ul fi'li ainahu wawun aw ya'un. Sekiranya mudhari' fi'il tu ain dia, ain mudhari' fi'il tu waw ataupun ya. Okey. Fa inna ismal maf'uli yakunu ala waznil mudhari'i. Okey. Isim maf'ul dia ikut wazan fi'il mudhari'. Lagu mana Okey, tengok contoh lah baru kita nampak. Okey. Contoh tengok qala. Okey. Qala. Okey. Kita nak bentuk isim maf'ul daripada qala, kena tengok mudhari' dia. Kita. Okey, nak bentuk isim maf'ul daripada fi'il qala, di mana fi'il qala ni adalah fi'il ajwaf. Yang mana alif tu asal dia waw. Apa bukti alif tu waw? Dalam mudhari' tu kita kata yaqulu. Yaqulu. Ada waw di situ. Okey, maka asal kepada alif tu adalah waw. Maka bila mudhari' dia tu waw, maka ketika kita nak buat isim maf'ul, kita kena kekalkan waw tu, maka dia jadilah maqulun. Dia tak jadi maqulun, dia jadi maqulun. Nampak? Okey, sebab tu dia kata idza kana mudhari'ul fi'li ainuhu wawun aw ya'un. Sekiranya mudhari' dia tu, mudhari' dia, contoh di situ yaqulu, ain dia tu waw tu. Okey. Baik, ketika madhi dia alif lah, tapi alif tu asal dia adalah waw. Bukti bahawa alif tu asal dia waw ialah apabila kita buat fi'il mudhari' dia keluar balik waw tu. Maka bila kita nak buat isim maf'ul, kita kekalkan waw tu. Okey. Kita kata maqulun. Okey. So maqulun adalah sesuatu yang dikatakan. Yang disebutlah. Boleh? Okey. Baik. Ba'a. Okey. Bila ba'a, kita tidak kata mabu'un. Contohnya kita tak kata mabu'un. Kita kata mabi'un. Kenapa kita kata mabi'un? Sebab ba'a tu, kalimah ba'a, alif tu, asal dia adalah ya. Apa bukti alif tu adalah ya? Bila kita sebut mudhari' dia, kita kata yabi'u. Kita tak kata yabu'u, kita kata yabi'u. Yabi'u lah. Bila kita kata yabi'u, maka ya tu adalah asal kepada alif. So bila begitu, bila kita nak buat isim maf'ul dia, kita kata mabi'un. Kita tak kata mabi'un tak, sebab dia dah berlaku i'lal. Memang asal dia mabi'un, tapi kita dah ejah dari dia. Sebab dia ada i'lal. Kita ada ejah, kita kena kata mabi'un. Mabi'. So mabi' adalah sesuatu yang dijual. Sesuatu yang dijual. Okey. Baik. Seterusnya. Okey, dana. Dana yadinu. Dana yadinu. Apa makna dana yadinu?
Dana yadinu. Yang ni saya tak sempat nak cari apa ni, nak cari terjemahan di dalam kamus. Okey. Dana yadinu. Okey, kalau kita nak tengok sekejap dah. Dana yadinu boleh? Tak masalah. Biasa saya akan guna makna kejap. Oh, dah lebih 10.30 dah dapat. Kita perhabis yang ni. Sekejap. Makna kalimah dana. Okay, dia ada beberapa makna ni. Bukan dana. Kalau dana dia apa ni, dekat dah. Qarubah ni dana. Dayyinun. Biasanya kan dayyinun. Dana, okey, sini dana yadinu Okey, dana yadinu. Bukan dana yadunu ni. Dana yadinu, dana. Okey. Dana, diwan, dana, dinana. Okey, semula. Dana. Okey, kan ada atas tadi. Dana dinan wadiyanah, dana yadunu. Okey. Di sini dalam kitab ni disebut dana yadinu dia. Dana yadinu. Okey, madinun. Sini dalam kamu sebut dana yadunu. Okey. Kama tadi nutudan. Ni masyhur kan? Kama tadi nutudan. Ni masal. Okey. Dana. Okey, dana yadinu. Yang ni kot nombor satu ni tak. Dana yadinu. Dinan wadiyanatan. Okey, dana tu dia salah tu. Dia dana dua kali tu. Dia dana yadinu dah. Dana yadinu dinan wadiyanatan. Okey, dana yadinu ni. Dia boleh mari dengan makna aqrada. Boleh mari dengan makna malaka. Boleh mari dengan makna apa tu? Dana lahu bihayatihi. Ai huwa daninun madinun lahu bihayatihi. Mari dengan makna dia berhutang tak? Terhutang tak? Okey. Kama tadi nutudan. Biasa guna tak kama tadi nutudan ni? Okey. Maksudnya kalau mu buat ke orang macam tu, maka orang pun akan buat kepada kamu gitu juga. Maknanya orang akan balas lah pada kamu, buat sama macam apa yang kamu buat pada orang tu. Kama tadi nutudan. Ni dia mathal lah. Mathal ni apa? Peribahasa tak? Peribahasa. Mathal ni dia asal dia tashbih tamsili. Okey. Tapi bila dia dah masyhur, lama orang dah masyhur dalam bahasa, maka dia akan jadi mathal, peribahasa. Okey. Ni hadis ni, saya tengok hadis lah. Okey. Al-kayyisu man danahu wa amila lima ba'dal maut. Dia bukan hadis tak? Ada sebahagian kata hadis, ada sebahagian kata ia adalah kata-kata Sayyidina Umar. Al-kayyisu man dana nafsahu. Al-kayyis ni orang cerdik. Orang cerdik adalah orang yang dana nafsahu. Dana sini maksud dia hasabah. Maknanya dia muhasabah. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal untuk kehidupan dia selepas dia mati. Mana untuk akhirat lah. Untuk kehidupan dia di alam barzah dan juga di akhirat. Itu maksud dia al-kayyis. Al-kayyis tu orang yang cerdik. Okey, so tu makna dana, tak apalah. Okey, so dana ni dia dana yadinu. Okey, tapi kalau kita tengok kamus, boleh mari juga dana yadunu dah kan. Itu penting kamu tu. Okey, tak apalah.
Kita tengok dalam buku ni Dr. Abdul Ar-Rajihi sebut dana yadinu. So dana yadinu kalau kita nak buat isim maf'ul dia kita kata madinun. Madinun. Sebab apa? Sebab mudhari' dia tu adalah ya. Mudhari' dia adalah ya. Okey. So isu di sini, okey balik semula. Isu dia di sini adalah kita mana-mana fa'il ajwaf kita nak buat isim maf'ul dia tu ya ke waw ke, tengok asal dia hak mana. Kalau waw, maka waw lah dia pada isim maf'ul. Kalau ya, ya lah dia pada isim maf'ul dia. Okey. Boleh. Tu yang alif. Tapi kita kena faham, dia kata yang ba' tu idza kana mudhari' al-fi'lu, okey, ainuhu alif. Ada juga rupanya alif dia tu ketika dia mudhari' dia alif juga. Tak jadi waw, tak jadi ya. Walaupun asal dia adalah ya ataupun waw. Maka dia kena tengok lagu mana. Okey, waktu tu dia kena apa ni? Kena lain pula dia punya pembentukan dia. Okey, tak apa, yang tu minggu depan dah. Sebab kita dah lebih masa banyak. Nanti kita tengok minggu depan dah. Okey. Itu saya kata dia bukanlah complicated. Cuma dia ada banyak sikit yang mungkin kita akan jadi keliru kalau kita tidak perhati betul-betul. Dia bila kita belajar surah ni, antara benda yang boleh mengelirukan kita ialah apabila melibatkan huruf-huruf illah. Sebab dia ada i'lal dengan ibdal. Itulah yang kadang-kadang kita rasa macam nak kena neng dulu. Kalau kita hak mengajar pun nak kena nengung dulu. Okey, takut salah. Sebab apa? Sebab dia melibatkan i'lal dan juga ibdal. Dia tidak susah, cuma dia boleh mengelirukan kalau kita tidak perhati betul-betul. Okey, so cukuplah malam ni. Apa yang kita baca, insya-Allah pada minggu depan kita akan sambung lagi lah. Okey, cuba tengok. Takut ada soalan-soalan dekat ni. Ada tak? Dekat Facebook. Okey, ada tak? Okey. John Wick Okey. Okey, baik. So kita berhenti setakat tu, insya-Allah minggu depan kita sambung lagi isim maf'ul. Okey. Dan seterusnya dah kita berhabis insya-Allah. Okey, baik. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang dapat online pada malam ni di Facebook dan juga di TikTok. Okey, syukran. Ma'assalamah wa ilal liqa. Ma'assalamah wa ilal liqa. Syukran jazilan.